Salam sejahtera Malaysia, Dejut Dadi, suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada harapandaily.com. Tutup kes selepas 6 tahun perbicaraan. Ini rekod bersejarah pendakwaan 1MDB. 30 Mei 2024. Selepas berlangsungnya perbicaraan selama 6 tahun, akhirnya pihak pendakwaan kes penyelewengan dana syarikat pelaburan One Malaysia Development Berhad 1MDB yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib Tun Razak akhirnya menutup kes pada hari ini. Prosiding kes yang mencipta sejarah buat julung kalinya telah mengheret bekas Perdana Menteri Malaysia itu ke mahkamah itu telah berlangsung selama 235 hari. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib memaklumkan pihak pendakwaan menutup kes selepas semua 50 saksi selesai memberikan keterangan pada hari ini. Menurut keterangan itu, oleh kerana tiada lagi saksi yang perlu dipanggil untuk memberikan keterangan dan tiada lagi saksi yang perlu disoal balas, jadi saya ingin menutup kes pendakwaan, kata beliau. Selepas 235 hari perbicaraan dalam tempoh 6 tahun dan 50 saksi pendakwaan sudah dipanggil, pihak pendakwaan ingin menawarkan 49 orang saksi kepada pembelaan, katanya seperti dipetik oleh BH. Hakim Datuk Colin Lawrence Sikora kemudian mengarahkan kedua-dua belah pihak memfailkan hujahan bertulis pada 26 Julai dan hujahan balasan masing-masing pada 9 Ogos ini. Beliau turut menetapkan tarikh hujahan lisan pada 19 hingga 22 Ogos depan. Najib yang juga adalah bekas ahli Parlimen Pekan telah didakwa di Mahkamah Seksyen pada 20 September 2018 dan kes itu dibenarkan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi pada 31 Oktober 2018, manakala perbicaraan bermula pada 28 Ogos 2019. Antara saksi penting yang telah dipanggil untuk memberi keterangan termasuklah bekas pengerusi 1MDB Tan Sri Muhammad Baqir Saleh dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Datuk Syarul Azal Ibrahim Halmi. Turut dipanggil bekas Gubernur Bank Negara Malaysia Tan Sri Dr. Zaiti Akhtar Aziz dan bekas peguam syarikat itu Jasmine Loh Aiswan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari harapandaily.com bertarikh 30 Mei 2024. Bertajuk tutup kes selepas 6 tahun perbicaraan. Ini rekod bersejarah pendakwaan kes 1MDB. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada beberapa perkara yang saya sangat terasa lucu. Sangat terasa lucu dan ya, saya rasa manusia-manusia yang berfikiran begini ni, dia boleh nampak selumbar di mata orang, tapi kayu balak di mata sendiri, dia tak usah perasan pun, tak sedar dirilah. Setelah digembar-gemburkan ada projek kononnya diberi kepada suami Hanayo, dan kemudian Hanayo disuruhlah letak jawatan, pergilah letak jawatan. Saya mau tanya, kenapa Muhyiddin belum letak jawatan? Kenapa Hadi Awang belum letak jawatan? Kenapa Hamzah Zainuddin belum letak jawatan? Kenapa siapa lagi tu Kenapa lah ramai lagi lah orang dalam PAS, dalam Bersatu yang belum letak jawatan pun? Sebelum timbul berita ini, lebih dahulu timbul berita tentang yang melibatkan bos-bos di dalam PAS dan Perikatan Nasional walaun. Kenapa Muhyiddin belum letak jawatan? Bukankah menantu Muhyiddin terlibat dan sekarang melarikan diri pula ke luar negara? Tidak berani untuk balik ke negara Malaysia? Mungkin kerana betul-betul dia takut sebab dia mungkin ada buat. Apalagi Hadi Awang. Walaun pergilah paksa Hadi Awang juga letak jawatan. Dia punya menantu, anak menantu dia tu sudah kena dakwa tau. Lepas tu apa lagi? Banyak lagi lah. Siapa lagi? Kenapa Menteri Besar Perlis belum letak jawatan?
suruhlah Menteri Besar Perlis letak jawatan. Sebelum paksa Hanayo letak jawatan, baik mungkin kalau kita tengok dulu berani ke tidak, betul ke tidak, berjiwa kental orang walaun ni. Suruh orang letak jawatan sendiri tak sedar diri. Hamzah Zainuddin, kenapa Hamzah Zainuddin belum letak jawatan? Kan ke anak dia juga didakwa ada terlibat dalam kes-kes rasuah, penyalahgunaan kuasa membuat tuntutan apapun, saya lupa sudahlah. Tapi yang penting macam ada lah kan, macam ada. Tapi yang saya heran, suka betul dorang suruh orang resign lah, letak jawatan lah, cepatlah lepas jawatan. Tapi kenapa Muhyiddin tidak kena paksa pun? Ramai lagi tidak kena paksa. Sanusi, kenapa tidak suruh dia letak jawatan? Sanusi suruhlah letak jawatan. Sanusi lagi banyak kes mahkamah. Lagi banyak kes mahkamah Sanusi. Dia tidak pun letak jawatan. Kenapa suruh Hanayo letak jawatan? Sedangkan prestasi Hanayo sebagai menteri bagus. Dan SPRM pun sudah keluarkan kenyataan bahawa apa yang berlaku itu tak ada kena mengena dengan rasuah salah guna kuasa Hanayo. Tak ada kena mengena. Tak ada kena mengena. Jadi kenapa mau Hanayo saja letak jawatan? Saya mau tanya saja. Okeylah, kalau kamu mau suruh Hanayo letak jawatan, okey, saya tak ada masalah. Hanayo bukan girlfriend saya pun. Hanayo bukan isteri saya pun. Hanayo bukan saudara saya pun. Tak ada kena mengena sama saya. Dia letak jawatan kan, tak letak jawatan kan, tiada kena mengena dengan saya. Tiada. Tapi saya hanya mau tahu, mau tanya saja. Kalau Hanayo dipaksa letak jawatan, kenapa Muhyiddin tak dipaksa letak jawatan? Kenapa Hadi Awang tak dipaksa letak jawatan? Kenapa Hamzah Zainuddin tidak dipaksa letak jawatan? Kenapa Wan Saiful Wanjan tidak dipaksa untuk terus letak jawatan daripada menjadi MP? Kenapa Menteri Besar Perlis tidak letak jawatan? Kan begitu. Kalau lepas tu Menteri Besar Terengganu pun kenapa tidak letak jawatan? Bukankah juga ada kes yang sedang disiasat melibatkan juga keluarga MB Terengganu? Kalau saya tidak silap lah, itu pasal yang penjualan tanah itu. Kalau dia lah itu kan, harap-harap saya silap lah, saya pun tidak berapa ingat. Itulah kata. Kalau salah tolong betulkan ya. Kalau salah tolong betulkan. Jadi untuk adil kepada semua, okey, kalau memang kamu, kalau memang anda, kalau memang walaun mau Hanayo letak jawatan, apa kata yang daripada Perikatan Nasional Bersatu pun letaklah jawatan, daripada PAS pun letak jawatan. Sama-sama letak jawatan. Barulah tengok siapa berani, siapa yang mau makan duit, siapa yang mau gaji jadi MP, siapa yang mau jadi mau jadi berhikmat untuk rakyat, atau hanya sekadar mau ada kuasa. Anda boleh tinggalkan komen anda, apa pendapat anda. Adakah anda setuju dengan saya bahawa kalau mereka nak minta Hanayo untuk letak jawatan, agaknya yang lebih molek, yang lebih baik, yang lebih sesuai, siapa yang dahulu kedapatan, kekantoyan, waktu itulah letak jawatan dulu. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye.